إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود سبحانه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيد المهدى الرسول المجتبى سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita merenung satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ayat ini menceritakan bahawa setiap manusia pasti akan merasai saat kematian. Dan siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kematian ini, yaitu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka itulah golongan yang berjaya. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Tidak hanyalah kesenangan di dunia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kesenangan yang sementara. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah satu episod yang kita pasti akan datang kepada kita, yang pasti kita akan tempuh. Kematian walaupun mengerikan jiwa kita apabila mendengarnya, walaupun jarang disebut kisahnya, tetapi ia amat memberi kesan yang mendalam dalam jiwa setiap mukmin. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu peringatan kepada umatnya, menilai umatnya yang paling cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatnya yang banyak ingat kepada saat kematian. Kematian yang datang kepada kita yang kita tidak tahu bilakah tempoh, bilakah masanya saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datangnya kematian kepada kamu, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, sikit pun tidak kelewatan, wala yastaqdimun, sikit pun tidak awal. Ini bermakna kematian itu tepat pada masanya. Dia akan menerjah setiap jiwa yang hidup di atas muka dunia ini, diambil nyawa dan rohnya, dibawa pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kematianlah yang mendidik jiwa setiap mukmin. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila diceritakan kematian kepada Sayyidina Utsman, maka mengalirlah air mata Sayyidina Utsman sehingga basahlah janggutnya. Kematianlah yang menterbiah jiwa manusia supaya manusia mencari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita menyebut mengenai dengan mati, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian ini kepada kita yang kita tidak boleh lari daripada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kemanakah manusia kamu hendak lari daripada kematian? Nak bersembunyi di sebalik benteng yang kukuh, di rumah yang utuh, tetapi kamu pasti akan menghadapi saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kematianlah yang mengerikan jiwa kita. Namun tidak ada umat di akhir zaman ini yang bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Golongan yang mencintai kematian, yaitu kematian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, demi membela agama Allah, mereka rela apa sahaja untuk Allah Subhanahu wa taala, hatta nyawa mereka dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian sehari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar dan memberi pesanan kepada umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aradtu fikum amrayn lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati." Aku tinggal kepada kamu dua arahan yang kamu tidak akan sesat selepas daripadaku, selagi mana kamu mengikut arahan ini, yaitu kitab Allah, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan wa sunnati, itu sunnah perjuanganku. Apa yang aku buat, apa yang aku lakukan, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tidak meninggal, jika kamu meninggalkan dua-dua ini, nescaya kamu akan jadi sesat. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-dua ini, kamu akan selamat dunia dan negeri akhirat. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, siapa yang mencintaiku, siapa yang mengikut sunnahku, kata Rasulullah, nescaya dia mencintai. Dan orang yang mencintaiku akan bersama denganku di surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, begitulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari Nabi sakit, Nabi terbaring di atas tilam yang diperbuat daripada kulit kayu. Nabi tidak selera makan, tidak ada selera makan. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kayu dan menepuk di lubang di tengah-tengah kayu tersebut untuk tempat Rasulullah buang air kerana sebelum Rasulullah wafat 3 hari dalam masa sakit Rasulullah ini, Rasulullah kerap kali membuang air. Lalu pintu rumah Rasulullah ditutup. Sebelum itu Rasulullah membuka tirai di rumah, melihat wajah para sahabat. Para sahabat melontarkan senyuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi melontarkan senyuman kepada para sahabat. Di dalam pemikiran para sahabat, itulah Nabi ditengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pemikiran para sahabat, mungkin Nabi telah pun segar, mungkin Nabi telah pun baik, telah pun sembuh daripada penyakit. Mereka tidak mengetahui bahawa itulah
pandangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apabila tirai rumah Nabi dibuka, Nabi melihat wajah para sahabat. Nabi menutup kembali tirai dan Nabi berbaring di atas tilam. Kemudian pintu rumah Nabi diketuk. Diberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaring di atas pembaringan. Anak Nabi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata, ayahku sedang sakit. Datanglah pada hari esok. InsyaAllah ayahku akan sembuh. Berilah masa kepada Rasulullah untuk berehat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anaknya, wahai Fatimah, tahukah kamu siapa yang datang memberi salam tadi? Fatimah kata, aku tidak mengetahui wahai Rasulullah. Itulah rombongan Malikul Maut yang datang untuk mencabut nyawa. Masuklah rombongan Malikul Maut berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, meminta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicabut roh Nabi, untuk dicabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi dua pilihan, sama ada hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun nak meneruskan kehidupan di atas muka dunia ini. Nabi menyebut balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Nabi memilih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi memilih kematian? Adakah Nabi tidak mahu bertemu dengan umatnya di akhir zaman ini? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bosan dengan ujian yang menandai diri Nabi ini? Tidak. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi memilih kematian oleh karena kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Nabi memilih Allah Subhanahu wa taala oleh kerana kasih sayang kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Malakul Maut mengangkat nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hujung kaki Rasulullah. Sejuklah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki yang banyak berjasa kepada Islam, kaki yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kaki yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kaki yang turun di medan Badar, kaki yang turun di medan Ahzab, kaki itu yang banyak berjasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hendak diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut, nyawa Nabi ditarik daripada kaki sehingga ke paha Nabi, sehingga ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdarahlah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umbang-ambing dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat gelombang di lautan. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perkataan daripada mulut Nabi sendiri. Apa kata Rasulullah bila nyawa sampai di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah, innal maut lasakarat. La ilaha illallah, innal maut lasakarat. لا إله إلا الله إن الموت لسكرات. اللهم خفف علي لسكرات الموت وخفف على أمتي. Nabi menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Innal maut lasakarat. Sesungguhnya mati ini amat-amat membayar dan amat-amat menyakitkan, kata Nabi. Nabi adalah seorang yang berjiwa semangat, tidak pernah mengalah kepada musuh-musuh Islam, tidak pernah mengeluarkan perkataan penakal lelah, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang berputus asa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut dengan Nabi berkata la ilaha illallah, innal maut lasakarat. Mati ini amat-amat